Selamat sejahtera kepada Dr. Mara dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan skandal serba dinamik. Saya Angeline, anak perempuan David, dan ahli kumpulan saya ialah Surindran, anak lelaki Krishnan, Citra, anak perempuan Sukumaran, dan Tarshana Priya, anak perempuan Rajagopal. Slide pertama, latar belakang syarikat. Serba Dynamic ialah sebuah syarikat kejuruteraan awam Malaysia yang berfokuskan kepada kerja kontrak pembinaan dan penyelenggaraan jentera-jentera dalam bidang minyak dan gas. Syarikat ini ditubuhkan pada 1993 dan kini beroperasi di tahap antarabangsa. Ibu pejabat Serba Dynamic berlokasi di Shah Alam, Selangor, dan Ketua Pegawai Eksekutif Serba Dynamic ialah Muhammad Abdul Karim Abdullah. Pemegang-pemegang saham utama Serba Dynamic termasuk Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP. Serba Dynamic mula beroperasi pada 1993 di Bintulu, Sarawak dengan perkhidmatan pengoperasian dan jentera-jentera putar dengan mempunyai anak syarikat yang mengendalikan tenaga minyak dan gas pada peringkat antarabangsa. Menjelang 2001, Serba Dynamic mula beroperasi di dua negara menerusi kontrak dengan loji gas asli di Qatar. Operasi mereka termasuklah di Indonesia, Bahrain, United Arab Emirates, Singapura, India dan United Kingdom. Mereka juga terlibat dalam industri petrokimia, penjanaan tenaga dan utiliti air. Mereka telah berada di Bursa Malaysia selama 5 tahun sejak awal tahun 2017. Dalam industri minyak dan gas, mereka menyediakan servis MRO, maintenance, repair dan operation supplies, alatan seperti turbin gas dan steam, enjin, motor, pump, kompresor dan kipas industri. Selain itu, bisnes utama mereka adalah engineering, procurement, construction dan commissioning EPCC, IT solution and education and training. Pada 13 Mei 2016, syarikat ini berubah daripada syarikat sendirian kepada syarikat awam berhad. Pada 8 Februari 2017, Serba Dynamic berjaya memasuki pasaran saham Malaysia dengan 26.7 juta unit saham didagangkan dengan pemerolehan sebanyak hampir 600 juta ringgit, menjadikan ini sebagai tawaran awam awal terbaik dalam Bursa Malaysia setakat itu. Menjelang 2020-an, Serba Dynamic mula berkembang keluar daripada industri minyak dan gas dalam mempelbagaikan sumber pendapatan serta mengurangkan kebergantungan kepada industri tersebut dengan fokus utama termasuk bidang teknologi maklumat, aero angkasa serta sukan elektronik. Slide seterusnya adalah mengenai fakta kes. Di Malaysia, bukan sahaja menteri dan golongan kayangan sahaja dibuka kertas siasatan. Baru-baru ini, Securities Commission SC Malaysia juga membuka kertas siasatan tentang perakanan kewangan daripada syarikat di bawah Dato' Dr. Muhammad Abdul Karim Abdullah. Serba Dynamic berikutan terdapat perbezaan pendapat di antara syarikat ini dan auditor mereka, KPMG Malaysia. Ketiga-tiga nama ini tidak asing lagi buat trader di luar sana. Dato' Dr. Muhammad Abdul Karim Abdullah merupakan Chief Executive Officer CEO kepada syarikat Serba Dynamic yang juga merupakan pemegang saham untuk syarikat Fabric K Power Berhad dan juga Sarawak Consolidated Industries Berhad. Bermula Mei 2021, Serba Dynamic terpalit dengan suatu isu berkenaan audit kewangan syarikat tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Audit Bebas KPMG bagi tahun fiskal 2020. Hal ini berikutan pendedahan oleh pihak KPMG berkenaan sejumlah aliran wang yang disifatkan mencurigakan dengan nilai sebanyak sekurang-kurangnya 3.5 bilion ringgit. Hal ini mendapat perhatian Suruhanjaya Security yang melancarkan siasatan ke atas Serba Dynamic atas aliran wang itu. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Muhammad Abdul Karim Abdullah berkata bahawa pihak syarikat tiada melakukan sebarang masalah dalam aliran wang syarikat. Susulan itu, pihak Serba Dynamic melantik badan bebas serta beberapa orang ahli pengarah bebas untuk menyema semula audit kewangan KPMG. Salah seorang kumpulan pengarah itu, Muhammad Ilyas, dilantik sebagai ketua lembaga syarikat. Pada Jun,
pihak Serba Dynamic memfailkan saman ke atas KPMG dengan dakwaan kecuaian dan spekulasi negatif dalam audit mereka. Pada 24 Jun, pihak KPMG mengesahkan bahawa mereka meletak jawatan sebagai pengaudit bebas Serba Dynamic. Akibatnya, harga saham Serba Dynamic menjunam sehingga nilai terendah dalam sejarah penyenaraian Serba Dynamic dalam Bursa Saham Malaysia. Menjelang Jun 2021, nilai pasaran Serba Dynamic jatuh sebanyak 3 bilion ringgit atau lebih kurang separuh nilai pasaran asal. Beberapa syarikat yang dipegang KPE juga terkesan secara negatif. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Tarshana dan saya akan sambung dengan slide seterusnya, iaitu isu yang dibangkitkan oleh KPMG. KPMG Malaysia merupakan syarikat yang menyediakan servis profesional untuk audit, cukai dan servis nasihat untuk perakaunan syarikat. So pihak SE telah memulakan siasatan ke atas perakaunan serba dinamik semenjak minggu lepas setelah KPMG sendiri telah mengeluarkan isu tentang perakaunan mereka. Dalam persoalan yang diajukan kepada Datuk Dr. Muhammad Abdul Karim Abdullah tentang isu yang dikeluarkan oleh KPMG, beliau menyatakan ketidakpuashatian terhadap isu ini. Pada Jumaat yang lalu, Serba Dinamik telah mengadakan mesyuarat tergempar. Mereka telah merancang untuk menukarkan KPMG kepada BGO sebagai auditor terbaru mereka. KPMG telah mempersoalkan transaksi jualan penghutangan akaun dan jumlah baki bahan serta alatan mereka. Seterusnya, KPMG telah menghantar pengesahan ke atas baki tersebut di mana satu daripada 12 pelanggan diterima oleh KPMG. Mereka juga tidak dapat mengesahkan keturunan surat pengesahan orang yang menandatangani pengesahan setelah menghantar kali kedua kepada baki 11 pelanggan. Isu seterusnya ialah urus niaga mengenai pembelian dan baki pemihutang dagangan bagi pembekal tempatan. Dua pembekal tempatan telah diperbadankan pada hari yang sama dan 4 pembekal tempatan didapati mempunyai alamat berdaftar yang sama dengan dua pembekal tempatan di atas. So dalam beberapa pembelian dan pembayaran dengan pembekal yang mempunyai alamat yang sama, Serba Dinamik dikatakan membuat transaksi dalam anggaran 60 juta ringgit sehingga 96 juta ringgit dengan hanya membayar kapital sebanyak 100 juta ringgit. Isu seterusnya adalah mengenai maklumat lanjut berkaitan pelanggan dan pembekal di Bahrain, juga merupakan salah satu isu yang dibangkitkan oleh KPMG, iaitu alamat pejabat tidak boleh dijumpai di tempat sebenar bagi pembekal dan pelanggan. Invoice pembekal tertentu tidak mempunyai nombor pendaftaran, iaitu COP syarikat pelanggan atau pembekal tidak mempunyai nombor pendaftaran. Perbezaan nama dan alamat yang terkandung dalam perjanjian kontrak undang-undang, invoice dan COP syarikat pelanggan serta 6 daripada 7 pelanggan membuat bayaran terus kepada subkontraktor dan syarikat kumpulan terus merekod jumlah bersih, manakala 3 pelanggan mempunyai modal saham yang minimum diperbadankan pada tahun 2019 dan 2020. Salah satu aktiviti utama pelanggan nampaknya tidak berkaitan dengan IT. Isu yang keempat pula adalah baki penghutang dan urus niaga jualan baki kontrak teknologi maklumat merupakan isu yang dibangkitkan juga oleh KPMG. Nombor faks pelanggan yang dinyatakan dalam laman web rasmi adalah didaftarkan di bawah salah seorang pekerja dengan menggunakan aplikasi Truecaller. Slide seterusnya adalah mengenai respons Serba Dinamik terhadap perkara yang dibangkitkan oleh KPMG.
Okey, serba dinamik ingin mengaturkan pertemuan ataupun cara komunikasi lain antara KPMG dan penghutang bagi perbincangan lanjut. Selain itu, mereka juga mencadangkan kepada KPMG untuk menghantar pengesahan ketiga dan meminta KPMG untuk berkongsi pengesahan yang ditandatangani. Okey, seterusnya, syarikat yang dilantik sebagai vendor kumpulan tidak memerlukan modal saham yang besar dan syarikat dengan nama yang sama memaklumkan bahawa ia sebenarnya adalah pejabat setiausaha syarikat dan ini bermakna KPMG telah membuat kesalahan dengan tidak membuat dengan betul. Respon yang seterusnya adalah tiada keperluan untuk syarikat meletakkan nombor pendaftaran dan invoice dalam sistem serta KPMG mencatat alamat yang salah daripada dokumen dan anak syarikat bertindak sebagai prinsipal untuk memenuhi obligasi kontrak. Respon seterusnya daripada serba dinamik adalah pihak KPMG telah melihat alamat yang salah. Subagi pelanggan dan pembekalnya di Bahrain dan akhirnya pengurusan serba dinamik telah memberikan KPMG alamat yang betul dan bil telekomunikasi rasmi sebagai bukti. Itu saja daripada saya. Slide seterusnya akan disambungkan oleh Surin. Thank you. Seterusnya, pihak yang dikenakan saman. Pihak yang dikenakan saman, pihak pertama ialah KPMG kerana mereka telah bertindak secara tidak profesional. KPMG juga dilaporkan cuai dan melanggar tugas kontrak serta perundangannya kepada kumpulan minyak dan gas. Penasihat Undang-Undang Serba Dinamik, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berkata kumpulan mengemukakan tindakan perundangan namun proses dokumentasi mahkamah masih belum dimeteriakan secara rasmi. KPMG memberikan maklumat yang kurang tepat dan tidak berkaitan dengan pendapatan kumpulan. Serba Dinamik adalah kumpulan yang mempunyai rekod kewangan dan operasi yang stabil. Pihak yang dikenakan saman, pihak kedua yang dikenakan saman ialah Bursa Malaysia, iaitu mereka bertindak secara in excess of power dan juga ingin menuntut ganti rugi terhadap bursa serta meminta Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin berundur. Yang ketiga ialah Ernst & Young telah dikenakan saman menghalang juru audit daripada berkongsi sebarang penubuhan atau pendapat mengenai syarikat. Slide seterusnya, penemuan yang didapati adalah 59 stamp syarikat dan peribadi luar ditemui dalam satu kotak di Serba Dinamik. Pertukaran email antara kaki tangan Serba Dinamik yang meminta persediaan pesanan pembelian. Untuk Malaysia, dibawa nama pembekal tempatan Serba Dinamik. Untuk Bahrain, 12 pelanggan Serba Dinamik. Seterusnya, tempat invoice dan pesanan pengantaran vendor dan pelanggan ditemui dalam peranti pekerja. Untuk Malaysia, 10 vendor bawa Serba Dinamik, program pembangunan vendor. Untuk Bahrain, Technobyte Computing, Spectrum Oilfield Solution, International Trading and Services SPC. Seterusnya, membayar untuk pembelian perabot di pejabat NFZ Engineering, menemui invoice salinan cetak untuk yuran pemperbadanan Neftek Engineering and edaran kejuruteraan bengkel dan perkataan pembayar menggunakan EIL dalam tulisan tangan. Yang akhir sekali, kaki tangan Serba Dinamik membantu dalam penemuan Regen Bad, Sendirian Berhad, penemuan akaun banknya.
saya Citra, saya akan bentang slide seterusnya iaitu tindakan terhadap serba dinamik. Dikenakan kompaun 3 juta di bawah Seksyen 369A BCMCA. Dato' Dr. Muhammad Abdul Karim Habdullah, CEO dan pengurus kumpulan. Dato' Syed Nazim Syed Faizal, CFO Julai 15 hingga Julai 20, Penghara Eksekutif. Azan Hazmi, CFO kini. Dan Muhammad Hafiz Osman, Naib Pengurusi Akaun dan Kewangan. Dikenakan kompaun RM 1 juta di bawah Seksyen 368-1-BICMSA. Kenyataan kurang tepat itu merosakkan imej korporat serba dinamik dan memberi gambaran banyak berlaku ketidakpastian dalam tadbir urus kumpulan. Ia mengakibatkan serba dinamik kehilangan lebih daripada 3 juta nilai permodalan pasaran. Ini adalah jumlah yang besar bagi syarikat minyak dan gas. Slide seterusnya iaitu kesan terhadap serba dinamik. Ada 4 kesan. Pertama, penurunan saham. Saham akan menurun daripada RM1.60 ke 35 sen. Kedua, penurunan modal pasaran. Kehilangan RM3 juta dalam modal pasaran. Ketiga, pengantungan share. Share bursa akan digantung selama 59 hari semasa kes menjalankan. Yang akhir sekali iaitu Nexia sesuai menyatakan disclaimer of opinion diklasifikasikan sebagai syarikat nota amalan 17 /PN17. Sekian, terima kasih.